Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Azhar Fifi Madin, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan jasmani dengan kesihatan. Hari ini akan menerangkan serba sedikit tentang obesiti di kalangan kanak-kanak dan di manakah peranan ibu bapa dalam membendung serta mencegah masalah ini daripada berlaku. Okey, kita tahu kanak-kanak yang montel dianggap sebagai comel, tapi dapatkah kita bayangkan sekiranya kemontelan itu, saiz mereka itu berkekalan sehingga mereka dewasa? Adakah mereka akan membesar sebagai kanak-kanak yang sihat? Okey, kanak-kanak obesiti yang mempunyai obesiti sekarang sudah tidak dianggap sebagai asing dalam kalangan masyarakat kita. Senario ini tidak dipandang sebagai masalah kesihatan awam. Ini menjadi normal dalam pandangan masyarakat kita. Okey, hakikatnya masyarakat kita menyedari bahawa tentang betapa pentingnya penjagaan kesihatan, tetapi tabiat gaya hidup yang tidak sihat diamalkan secara tradisi dan turun-temurun dan menjadi ikutan. Ianya menjadi kelaziman dan akhirnya pelbagai masalah akan menyusup masuk dalam kehidupan mengundang bala yang tidak disedari. Okey, lihat saja pada kita berapa ramai kita yang sihat tiba-tiba saja meninggal dunia kerana penyakit yang merupakan pembunuh senyap. Berapa ramai pula anak-anak kita yang menghidap penyakit diabetes sejak kecil. Berapa ramai pula anak-anak kita yang memerlukan suntikan insulin dan sebagai rawatan kepada diabetes ini. Siapakah yang harus dituding jari dalam masalah ini yang berlaku pada zaman sekarang? Okey, secara asasnya pendidikan pemakanan dibentuk oleh ibu bapa, kedua ibu bapa, keluarga atau orang yang menjaga kanak-kanak sejak kecil. Segala aspek bermula daripada pemilihan makanan, tabiat makanan dan cara makanan serta jenis makanan, apa yang dicedok, apa yang diberi kepada kanak-kanak itu, yang inilah yang ditunjukkan, yang dibentuk kepada kanak-kanak oleh ibu bapa. Kemudian barulah faktor-faktor luaran dalam masyarakat yang kemudian membentuk tabiat makanan kanak-kanak. Jika di sekolah mereka mungkin terpengaruh dengan kawan-kawan dan juga persekitaran yang mereka lalui, tetapi di rumah ahli keluarga lah, ibu bapa dan ahli keluarga yang menjaga dan mencorakkan tabiat makanan mereka. Setiap hari ibu bapa mahu melihat anak-anak membesar dengan sihat dan kuat. Oleh itu, justru itu ibu bapa pastilah menyediakan anak-anak ini dengan makanan yang sihat dan berkhasiat. Pada umur awal tumbesaran, agenda pemakanan menjadi agenda utama dalam perkembangan mereka. Ini kerana kanak-kanak sering kurang berselera dan hanya mempunyai selera terhadap makanan-makanan yang lebih nampak menyelerakan. Mereka akan menolak sayur dan lebih memilih kepada aiskrim, memilih kepada air berkarbonat dan air otak dan sebagainya. Mungkin disebabkan faktor inilah ibu bapa memanjakan kanak-kanak ini. Mereka memberikan apa saja yang anak mahu tanpa memikirkan akibat yang akan dilalui pada masa hadapan. Mereka ini akan menjadi gagal untuk mengawal pemakanan anak-anak, malah anak-anak akan cenderung untuk mengambil makanan secara berlebihan. Tidak mustahil makanan itu juga yang diambil oleh mereka tidak berkhasiat dan tidak sesuai untuk mereka. Akhirnya ia akan menyumbangkan kepada masalah obesiti. Kita dapat lihat kanak-kanak sekarang lebih memilih untuk makan junk food, lebih memilih untuk makan gula-gula, memilih untuk makan keropok dan air-air dalam tin dan air-air bergas, berbanding dengan memilih untuk makanan-makanan berkhasiat yang ada di rumah. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah obesiti ini adalah faktor genetik. Ini tidak dapat dinafikan, namun punca luaran atau faktor persekitaran luaran tidak dapat dipandang sepi juga. Okey, kanak-kanak juga cenderung menjadi obesiti apabila ibu bapa mereka juga obesiti. Walaupun berlaku ketidakseimbangan genetik menyebabkan individu ini makan secara berlebihan dan tidak dikawal, ini faktor tidak dapat diuruskan juga, salah satu penyumbang kepada masalah obesiti ini. Kita boleh melihat corak pemakanan anak-anak juga dicontohi daripada ibu bapa. Ibu bapa yang tidak mempunyai amalan pemakanan yang sihat boleh menyebabkan anak-anak mengikut acuan tersebut. Anak-anak akan melihat apa yang ibu bapa mereka selalu makan dan akan ikut. Jadi ibu bapa perlu memberikan contoh yang baik, menjadi role model kepada anak-anak
supaya anak-anak tidak terikut dengan pemakanan yang tidak sihat serta gaya hidup yang tidak sihat. Dalam masa yang sama, salah satu masalah penyebab masalah obesiti adalah lambakan makanan yang menjadikan anak-anak ini obses. Okey, budaya masyarakat kita yang gemarkan makanan berkalori tinggi seperti nasi lemak, roti canai, teh tarik dan makanan segera. Makanan segera ini yang salah satu penyumbang besar kepada masalah obesiti ini. Dalam kalangan kanak-kanak, corak makanan inilah yang memberi contoh kepada anak-anak yang ibu bapa ambil menjadi ikutan, menjadi kelaziman bagi anak-anak. Okey. Jadi amatlah tidak wajar jika trend ini dipersalahkan kerana pokok pangkal penyebab ini tidak diperbetulkan, iaitu ibu bapa sendiri. Contoh, jika pemakanan nasi lemak mudah didapati tapi pengambilannya tidak dikawal, ia juga menyebabkan masalah obesiti mudah berlaku. Tidak salah jika ingin makan nasi lemak, tetapi perlulah dikawal. Tidaklah kerap dan tidaklah setiap hari dan setiap masa makan nasi lemak, kerana kita tahu karbohidrat dan santan di dalam nasi lemak sangat-sangat berlemak dan mempunyai kalori yang tinggi. Pokok pangkalnya berasal daripada ibu bapa, dan ibu bapa yang menentukan corak makanan anak-anak. Dalam hal sebegini, salah satu faktor adalah kesibukan ibu bapa. Kesibukan ibu bapa dalam kerja seharian juga menyebabkan pemilihan makanan yang berkhasiat agak terhad. Ibu bapa yang sibuk cenderung demi menjimatkan masa membeli makanan segera untuk hidangan keluarga disebabkan oleh kekangan masa. Okey, akhirnya ianya jadi satu budaya, satu ikutan dan menjadi kelaziman dalam sebuah keluarga. Begitu juga dengan pengaruh persekitaran seperti rakan sebaya dan media massa, iklan dan pengaruh rakan-rakan yang mengajak pergi ke makan segera, iklan makanan segera sedikit sebanyak mempengaruhi masalah obesiti dalam kanak-kanak. Kalau kat sekolah, anak-anak ini anak-anak di luar pengaruh dan kawalan ibu bapa, rakan sebaya dan persekitaran mereka yang akan menjadi contoh. Okey, contohnya dalam pemakanan, memilih satu pemakanan di sekolah. Di sekolah juga kebanyakan makanan yang disediakan terdapat yang tidak cukup seimbang. Ada yang berkalori tinggi gula, garam dan juga kolesterol. Kewujudan dan kemudahdapatan snack, maksudnya makanan segera dan minuman manis seperti vending machine ataupun mesin air di sekolah juga menyebabkan anak-anak cenderung untuk mengambilnya, lebih memilih makanan yang tidak sihat dan minuman yang tidak sihat berbanding dengan makanan dan minuman yang lebih sihat, dan ini menyebabkan pengambilan gula secara berlebihan. Apatah lagi pembekal di sekolah lebih suka menjual makanan rapuh atau junk food yang semestinya menjadi kesukaan kanak-kanak, lebih diminati oleh kanak-kanak berbanding makanan-makanan sihat. Makanan ringan ini akan menyumbang lebih banyak kalori dan menyumbangkan pengguna lebih cenderung untuk mengambilnya lebih banyak dan menghadkan pengambilan makanan berkhasiat yang lain. Senario ini kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan mereka cenderung menghabiskan wang belanja mereka untuk membeli wang belanja harian untuk membeli makanan ini berbanding makanan yang disediakan lain seperti nasi dan sebagainya. Pengambilan kalori yang tinggi dan gula garam yang tinggi akan menyumbang kepada masalah obesiti kanak-kanak. Seharusnya permasalahan ini harus diberi perhatian serius oleh ibu bapa, termasuk juga para guru-guru di sekolah. Kawalan dan pemantauan terhadap bekalan makanan di sekolah harus dilakukan secara berterusan dan perlu dikawal, bukan dibiarkan bebas berlaku. Kanak-kanak yang obesiti akan cenderung menjadi obes apabila dewasa ataupun mengalami masalah berat badan berlebihan sepanjang hayat jika tidak dirawat atau dipantau. Di samping pemakanan yang sihat, kanak-kanak juga perlu diterapkan dengan latihan fizikal yang mantap, aktiviti luar, aktiviti fizikal yang mantap, bukan hanya sekadar menghabiskan masa terluang dengan menonton televisyen, bermain komputer, menghabiskan dengan dunia cyber. Dan ibu bapa juga perlu tahu anak-anak yang mempunyai obesiti, mengurangkan berat badan dan mengekalkan berat badan unggul adalah salah satu perkara yang sangat sukar tanpa semangat yang tinggi. Justru ia memerlukan kefahaman yang mantap tentang
permasalahan ini. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan sikap mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita perlu mencegah penyakit yang bakal ditimbul akibat keobsesan generasi kini dengan menerapkan amalan pemakanan sihat dan budaya hidup sihat. Makanan perlu sihat, kita perlu menjalani aktiviti latihan fizikal, bersukan, bersenam, lebih baik daripada duduk di rumah dan menonton televisyen, dan lakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh, menjadikan lebih sihat. Jogging, berbasikal, berenang, itu merupakan sukan-sukan yang memerlukan kos yang rendah tetapi membakar kalori yang tinggi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.